Antara benda yang makanan hati kita tuan-tuan, makanan hati ni apa dia? Makanan hati ni iaitu zikrullah, sentiasa ingat Allah. Kalau pokok tak zikir, tak tasbih, mati. Macam tu malaikat, mereka hidup dengan tasbih. Manusia kalau tak tasbih, tak mati. Tapi dia mati sebelum mati. Na'udzubillah min zalik. Ini makanan hati. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih pada jemaah semua yang hadir pada malam ni. Alhamdulillah, saya baru balik daripada umrah. Tuan-tuan, kita duduk dalam bulan Syaban. Saya balik sampai dekat airport Madinah. Perjalanan nak balik 5 hari lepas. Orang misi saya, staf saya meninggal, tuan-tuan. Hafizah meninggal, guru Hafizah, umur 29 tahun. Saya menangis dekat airport, tuan-tuan. Hilang dah satu guru di tahfiz perempuan, Ustazah Atiqah. Saya menangis sepanjang jalan. Saya tak boleh tidur atas kapal terbang. Sebab kematian ni dia tak kira umur, dia tak kira muda, tua, masa. Dan kematian ni berlaku pada bulan Syaban. Allah Ta'ala letak takdir setiap makhluk dia di bulan Syaban. Bila tuan-tuan? Malam nisfu Syaban. Dan kita doa lah, moga-moga Allah Ta'ala sampaikan kita di bulan Ramadan. Ada berapa hari lagi? Lebih kurang 20 lebih lagi. 23 hari lagi nak sambut Ramadan, tuan-tuan. Doa sungguh-sungguh. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Minta berkat di bulan Sya'ban dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Nak mati pun, ya Allah, matilah kami di bulan Ramadan. Doa, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, saya nak kongsi, tuan-tuan. Mamu tanya, ustaz tak buat oleh-oleh ke? Saya nak jemput semua pergi dekat tahfiz. Saya buat oleh-oleh untuk semua jemaah Taman Jali ni. Ada oleh-oleh. Tuan-tuan, saya ni hari ni kenduri 6 kenduri. Lepas tu, lepas sak tadi ada abang angkat mai daripada Al-Ustaz nak mai ziarah. Baru balik umrah, dia kata panas-panas lagi. Dia mai lepas pukul 6 lah, dia mai. Jadi saya ni kenduri tak ada pi 6, pi 5. Tu pun balik pukul 4:30, letih tak mampus lah. Makan semua tempat. Tak makan dia pun hidang. Dah hidang tu special, tuan-tuan. Ada kambing, tuan-tuan. Kalau saya tak makan, dia makruh tu. Jadi sampai saya pergi sembahyang dekat Zuhur tu, ada seorang jemaah tanya, ustaz mai mana? Mai kenduri. Ustaz nampak gemuk, ustaz. Masya Allah, dia tegak saya gemuk. Saya kata macam mana tak gemuk? Kenduri 6 saya kata hari ni. Masya Allah, ustaz pi berapa dah kenduri? Saya kata baru pi 3. Dia kata pi 3 ni nak pi yang keempat. Pi 3 tu ustaz makan semua ke? Saya makan semua. Masya Allah. Maknanya tuan-tuan, semua tempat saya pi makan. Tinggal ni kalau orang ra'i, orang sedia makan. Orang ra'i kita angkat pinggan. Tu orang ra'i kita, jadi kita kena makan, tuan-tuan. Kecil hati dia. Kalau orang tak bera'i tu, kita pergi tengok kuih-kuih macam tu lah, kan? Tak pergi makan, tak apa, pergi nak bagi cukup syarat. Tinggal tuan-tuan, saya jemput semua jemaah pergi rumah saya. Saya nak bagi tahu tuan-tuan, dekat Madinah ni, saya balik daripada Madinah. Dekat Madinah ni dia ada 5 tanda syurga, kata Nabi SAW. Tuan-tuan tahu tak? Tuan-tuan tahu tak? Tak tahu, saya nak bagi tahu. Tuan-tuan tak tahu tak? Tuan-tuan, 5 tu ada di Madinah. Yang pertama dia pada kurma ajwah minal jannah. Ajwah, kurma Madinah ni daripada syurga, Nabi SAW sebut. Bukan kurma Iran, bukan kurma Yaman, bukan kurma tempat lain. Tempat dia Madinah saja. Tu kalau tuan-tuan beli kurma ajwah, beli ajwah aliyah, yang tinggi lah martabat dia. Dan kurma tu ada di Madinah, tuan-tuan. Saya bawa balik kurma ajwah, tuan-tuan. Tuan-tuan pergi kat Tahfiz Al-Hikmah. Saya nak bagi tuan-tuan makan sampai tuan-tuan puas. Saya jemput semua jemaah ni.
Dalam live pun boleh saya jemput. Isteri kata, abang, kita ni sunat buat kenduri selepas balik umrah. Ataupun selepas balik haji, baru sunat buat kenduri. Bukan sebelum pi. Saya kata, sayang, tolong buat mesej sikit. Hantar semua kat boleh ni. Malam ni ada rakaman. Hantar semua. Orang jemput mai dekat Tafiz. Tuan-tuan, saya bawa balik hadiah yang musim haji itu pun tak habis lagi. Saya bawa balik hadiah musim haji tu. Musim haji itu saya pergi. Saya jemput semua dalam grup lah. Tapi saya tak hantar dalam grup boleh. Anak boleh. Tuan-tuan, saya nak suruh orang pergi ambil ni hadiah daripada bumi yang berkat. Lain daripada yang kita pergi tu dapat hidayah. Lain daripada kita dapat hikayah. Bawa balik hadiah. Ni sunat orang pergi umrah ataupun pergi haji. Tuan-tuan, ada 5 tanda syurga dekat Madinah Nabi SAW sebut. Yang kedua dia, perkuburan Baqi'. Baqi' ni ahlul jannah. Allahu Akbar. Nabi kata, kalau kamu mati, kamu mampu mati, mintalah mati di Madinah, di perkuburan Baqi'. Yang Sayyidina Umar doa, Allahumma rzuqna syahadatan fi sabilik waj'al mauti fi baladi rasulik sallallahu alaihi wasallam. Saya ajak dekat jemaah, siapa-siapa pergi dengan saya, Masya Allah, tabarakallah, pakej yang murah, buat umrah 4 kali, setiap pagi kuliah subuh di Masjidil Haram, di Masjid Nabi SAW. Memang puas hati. Saya kempen untuk tahun depan pula, saya nak pergi. Sebab mereka dah booking saya setahun sekali. Mereka nak booking saya 2-3 kali pergi setahun. Saya kata tak boleh, saya ada tahfiz. Saya pergi setahun sekali. Saya nak ajak jemaah Taman Jali ikut saya tahun depan. Simpan duit. Ni pakej marhain 6,000 saja. Pi layanan Allah tak tahu, tapi Allah Ta'ala bagi layanan yang special, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan niat untuk buat ibadat. Tapi kalau tuan-tuan niat nak pergi berjalan, tak special terus layanan, duduk dekat hotel je. Sebab tuan-tuan nak pergi berjalan, rugi je. Betulkan niat. Tu kita ni Isra' Mi'raj baru cerita. Sebelum Nabi diperjalankan oleh Allah, Nabi hantar Jibril dan Mikail buat operation dekat Nabi SAW. Untuk apa dia? Untuk bawa iman dan hikmah. Ni, kita macam tu ulama istinbat. Kita setiap ibadat kena istighfar. Sebab kita ni tak lari daripada dosa. Semayang kita tadi pun Nabi SAW ajak istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah. Mengaji ilmu tasawuf ni, nak lazimkan istighfar sepanjang waktu, sepanjang ibadat. Istighfar, tuan-tuan. Kemuncak dia, sampai Allah Ta'ala kata, asra bi'abdihi ni siapa dia? Nabi Muhammad SAW. Maqam hamba ni siapa dia? Orang yang merasai diri itu berdosa, tuan-tuan. Maqam hamba. Itulah maqam paling tinggi yang Allah Ta'ala sebut. Anta habibi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ni yang kedua dekat Madinah. Tanda yang kedua, minal jannah, Nabi kata pukuran Baqi'. Kalau ada rezeki, tuan-tuan masuk ziarah. Dalam tu ada sahabat, ada isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang paling besar Sayyidina Uthman radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar depan tu dengan Nabi SAW. Dalam tu semua isteri-isteri Nabi, anak Nabi Fatimah, semua duduk dalam tu. 2 je isteri Nabi yang tak duduk kat Madinah. Yang lain semua dikumikan kuburan Baqi'. Khalijah dengan Saudah. Yang lain semua dekat kuburan Baqi'. Tuan-tuan, ni yang kedua. Yang ketiga dia Jabal Uhud. Jabal Uhud ni, tuan-tuan, kata guru saya, tuan-tuan pergi Madinah, tengok lama-lama bukit Uhud tu. InsyaAllah tuan-tuan akan masuk dalam syurga. Bukit Uhud tu menjadi saksi, tuan-tuan. Tuan-tuan mencintai dia mencintai tuan-tuan, kata Nabi SAW. Jabal Uhud ni, tuan-tuan, lebar dia 7 km. Panjang dia. Jadi tuan-tuan tengok, ya Allah, nanti aku dalam syurga, aku nak tengok lagi, ya Allah. Jabal Uhud ni yang Nabi SAW sebut. Sama ada majazi atau maknawi. Tapi itulah yang disebut oleh Nabi SAW. Itu yang ketiga. Yang keempat dia apa dia? Yang keempat dia, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, disebut dengan Raudah min Jannah. Raudah syurga, taman-taman syurga. Baiti
wa baina mimbari atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, rumah aku dan mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam tu raudhah tuan-tuan. Guru saya masuk, Allah Taala buka hijab dia cerita saya. Dia nampak yang Nabi sebutkan. Raudhah tu, mimbar tu, Nabi kata alal haudi, bawah mimbar aku tu kolam telaga Kausar. Guru saya nampak ada kolam tuan-tuan. Masya-Allah. Kita ni Allah Taala hijab. Masuk raudhah pun kita duduk relax, duduk semayang belakang. Tuan-tuan, raudhah ni bukan belah belakang, belah depan tu. Kena berebut, ada 6 tiang yang mustajab doa tu. Tiang, ada 6 tiang. Jemaah saya terang. Saya suruh pergi berebut duduk depan. Biar langkah-langkah tak apa lah. Sebab kita bukan boleh nak masuk. Saya pula nusuk. Sekali dia boleh masuk. Setahun. Tiba-tiba, pergi baru ni tak boleh masuk. Dia pun cuek. Saya ni pikir satu. Ya. Kita ni kalau nak masuk tuan-tuan, solat hajat, pergi mula-mula sampai di Madinah, ziarah Nabi, dia terus masuk raudhah. InsyaAllah tak payah pakai nusuk, tak payah pakai tasrih. Dapat masuk. Tuan-tuan kena betul-betul niat. Tuan-tuan nak jumpa Nabi. Tuan-tuan bawa rindu kat Nabi. InsyaAllah Nabi jemput tuan-tuan. Nabi jemput tuan-tuan. Kita masuk tak payah nusuk, tak payah tasrih. Tapi saya boleh masuk jugalah dengan tasrih. Sebab nusuk tak boleh dah, setahun sekali je. Hak yang Arab Saudi buat ni. Tasrih boleh. Sebab dia pun menega. Seorang 30 rial. Saya pun beli tasrih 30 rial. Nak berjemaah, nak bawa jemaah. Masuk tuan-tuan. Ni raudhah minal jannah, kata Nabi SAW. Tinggal di kita tak nampak hakikat. Tapi tentu doa yang sangat mustajab doa. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima, betul yang kelima tuan-tuan? Yang keempat berapa? Yang kelima? Yang ni okay, ulang balik. Yang pertama buah ajwah, kurma ajwah. Yang kedua dia kuburan Baqi'. Yang ketiga dia Bukit Uhud. Yang keempat dia tu raudhah. Yang kelima disebut dengan Wadin Buthan. Lembah Buthan. Lembah Buthan ni dia satu lembah yang diduduk dekat Madinah, yang Nabi SAW ambil pasiak dia, Nabi tayamum. Nabi kata pasiak ni daripada syurga. Tuan-tuan pergi tuan-tuan. Sebab dia tak buat penega. Tuan-tuan tak tahu. Pergi dengan saya tunjuk. Ni Wadi Buthan. Yang mana tempat tu kita pergi ambil berkat tuan-tuan. Tempat yang sangat berkat. Ada 5 tanda syurga dekat Madinah. Ni saya oleh-oleh, tuan-tuan tak pergi rumah saya lagi. Tuan-tuan pergi rumah saya akan bagi oleh-oleh hak yang saya bawa daripada Madinah. Ada doa tuan-tuan. Ada 4 perkara yang mustajab doa dekat Masjidil Haram. Antara Nabi kata yustajabu du'a, tuftahu abwabus sama wa yustajabu du'a. Terbuka pintu langit, mustajab doa dalam 4 mawatin, dalam 4 keadaan. 4 keadaan ni tuan-tuan, 2 ada di Masjidil Haram. 2 lagi tempat yang kita duduk ni. Yang pertama dia orang yang berjuang, orang yang sentiasa duduk di jalan Allah berjuang. Doa mustajab tuan-tuan. Kita pun keluar mai ni, kuliah ni, doa ni dalam majlis ni, doa mustajab. Tu saya tuan-tuan, ayat kuliah saya akan bawa balik. Sebab dalam kuliah ni diamin oleh para malaikat. Dan doa saya mengaji dulu dengan almarhum Tok Hondir. Tok Hondir kata doa dalam dia akan berubah malikut. Ayat kita akan berubah. Dan doa dah moga-moga ayat ni jadi syifa. Ni dalam perjuangan. Berjuang kita, antara dalam perjuangan kita belajar, menuntut ilmu. Yang kedua dia turun hujan. Turun hujan mustajab doa tuan-tuan. Waktu mustajab doa fi mawatin, 4 keadaan mustajab doa. Waktu orang tengah berjuang, waktu hujan turun. Yang ketiga dia inda iqamatis salah. Waktu waktu nak tunggu waktu iqamat. Azan sampai iqamat tu waktu mustajab doa. Yang dekat Malaysia kita tak robot. Dekat Masjidil Haram tu orang duk doa tuan-tuan. Nangis-nangis tuan-tuan. Saya tengok dekat Masjid Nabi pun macam tu juga. Saya dapat tunggu nak sembahyang. Orang ni doa panjang, kayau-kayau ni. Saya tak tahu apa ada hadis Nabi SAW. Waktu saya dapat bila? Saya pergi umrah ni, saya pun dapat. Sebab saya dah pergi sebagai jemaah, tiba-tiba dia naik taraf jadi mutawif. Dah jadi mutawif, dia dapat ilmu yang baru-baru semua. Waktu mustajab doa, inda iqamatis salah. Yang keempat dia ru'yatul Kaabah. Tengok Kaabah tuan-tuan, doa mustajab.
Dekat Malaysia tak ada Kaabah tuan-tuan. Ni kena pergi Masjidil Haram. Tu kita sembahyang sunat, kita sembahyang tengok Kaabah. Bukan tengok saf, bukan tengok tempat sujud, tapi tengok Kaabah. Macam tu juga pergi makam Nabi, sunat doa bukan tengok kiblat, tengok makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama sebut, nak habaq kata pada besarnya Nabi ni mulia, kata Nabi dalam hadis Nabi diriwayat oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, waktu Nabi wafat kan, sahabat tertanya-tanya nak tok mana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar bangkit. Sayyidina Abu Bakar kata, tempat para anbiya meninggal tentulah tempat yang dikebumikan, disimpankan. Jadi tuan-tuan, apabila Nabi wafat di rumah dia, di situlah Nabi disimpan. Apabila disimpan tuan-tuan, kata Ibnu Katsir, kata ulama, mulianya tanah Madinah ni sebab disaluti dengan makam Nabi, ada jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita hidup ni mulia nisbah dengan Nabi ya. Saya tengok Mahir Zain, sebab apa dia naik cepat? Sebab apa dia glamour? Sebab dia sikit-sikit nyanyi semua selawat. Semua selawat tuan-tuan. Nisbah dengan Nabi ni mulia tuan-tuan. Tu kata ulama, tak ada mulia, lebih mulia tanah ni, melainkan lagi mulia dia tanah haram. Kan? Nabi SAW sebut 1,000. Mulia di masjid Nabi ni, Nabi kata 1,000. Lebih baik daripada 1,000 orang semayang. Tapi Nabi kata sebab Nabi SAW disimpan di Madinah tuan-tuan, kata ulama lebih mulia daripada Masjidil Haram, tanah Masjidil Haram. Lebih mulia daripada tanah Arash Allah Subhanahu wa taala. Tu dia tuan-tuan, nisbah Rasulullah SAW. Jadi saya nak bawa jemaah ni tuan-tuan semua tahun depan simpan duit. Saya nak bawa jemaah ni. Tuan-tuan, ni out package yang murah tuan-tuan. Sebab apa yang saya nak bawa sangat ni? Dulu Ustaz kata pergi umrah, pergi haji sekali ya. Dok, saya kata pergi kalau ada kemampuan, pergi banyak kali tuan-tuan. Kok boleh mati di Madinah. Kok boleh, sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Inna safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alayhi an yattawafa bihima. Wa man tatawwa'a khairan fa inna Allah syakirun alim. Orang yang duk mai ulang-alik dekat Madinah, Mekah ni, Allah Ta'ala berterima kasih kat orang tu. Tuan-tuan, syakirun alim. Tanda dia syukur pada Allah. Tuan-tuan, ni yang kata yang pertama tu wajib, yang kedua tu, ketiga, keempat tu sunat. Tuan-tuan azamlah pi setiap tahun. Malam ni mukaddimah itu dulu. Sebab bawa balik daripada Madinah dan Mekah. Fresh lagi tuan-tuan. Jadi saya nak jemput semua para jemaah pergi rumah saya. Tinggal mesej tak ada nak buat lagi. Tapi tu pun alhamdulillah orang duk mai tiap-tiap hari. Memang saya suka orang mai, saya nak bagi jamu yang daripada Mekah Madinah. Tuan-tuan saya jemput tuan-tuan. Tapi tinggal tuan-tuan nak pergi telefon dulu. Esok kenduri 5 juga. Ini 6, esok 5. Hari Isnin pula kurang sikit. Abang kata hari Minggu ni masya-Allah 24 bulan 2 2024 lagi banyak hari Sabtu minggu depan. Lagi banyak, saya tak tahu sampai saya kata abang rasa nak kena lari juga. Takut dah. Makan ni ya Allah banyak sungguh. Moga-moga insya-Allah lah makan tu jadi sihat insya-Allah. InsyaAllah kita sambung pengajian Tasawuf Haraki. Muka surat 119. Betul lah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darin amin ya rabbal alamin. Kata musannif, cinta ulama dan warisi ilmu dia. Cinta ulama tuan-tuan. Kita ni nak duduk dengan ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Nabi SAW sebut, ulama ni pewaris aku. Ulama adalah insan yang dicintai oleh Allah. Ulama ni dicintai oleh Allah. Sebab apa? Sebab ilmu dia tu duduk dekat badan dia. Ilmu dia tu duduk dalam diri dia. Bukan ilmu dia duduk dekat handset. Bukan duduk dekat iPad. Kan? Tu ilmu, al-ilmu fis sudur la fis sutur. Ilmu ni bukan duduk di buku, tapi ilmu duduk di dada. Siapa yang sebut ni? Guru Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Nah, abang kata ilmu ni duduk di hati. Tu saya waktu pergi umrah baru ni ada forum. Dia pun buat forum, dia pun jemput saya. Cerita Isra wal Mi'raj.
Antara benda yang makanan hati kita tuan-tuan. Makanan hati ni apa dia? Makanan hati ni iaitu zikrullah. Sentiasa ingat Allah. Kalau pokok tak zikir, tak tasbih, mati. Macam tu malaikat. Mereka hidup dengan tasbih. Manusia kalau tak tasbih, tak mati. Tapi dia mati sebelum mati. Na'udzubillah min zalik. Ini makanan hati. Makanan roh Al-Quran. Baca Al-Quran. Makanan jasad pun kita makan kan. Tapi sebab kita ikut terlebih makan, sampai tu Nabi kata punca segala penyakit ni daripada perut. Punca dia tak berhenti makan, sepatutnya berhenti sebelum kenyang. Tapi kita makan sampai tak berhenti-berhenti. Lah kali mati. Tu siapa dia tu? Saya yang bercakap tu. Sebab makan 5 kenduri ni. Dia makan tu sedap pula. Dia ikut akal dah. Padahal makanan akal ni ilmu. Kita memang mengaji kan? Apa-apanya kita diberi akal untuk kita belajar. Belajar tu makanan akal. Makanan roh, kita baca Al-Quran. Makanan hati, zikrullah. Makanan jasad tu lah makanan kita tu. Yang mana kita niat makan kita tu. Maknanya makanan yang tu yang menyebabkan kita ikut nafsu ataupun kita ikut akal. Ni antara ulama ni, ilmu dia di dalam diri dia. Tu kata mulianya ulama ni sebab apa dia? Sebab ilmu dia beramal dengan ilmu dia. Hak tu yang kata ulama. Orang tak kenal dia ulama, melainkan orang akan kenal apabila dia beramal dengan ilmu dia. Tuan-tuan tengok Syekh Nazrul Nasir, muda lagi, umur 40. Alim. Sebab apa alim? Orang nampak dia tu. Nampak haibah dia. Dengan pakaian dia, serban dia, jubah dia, tasbih dia. Maknanya hidup. Ilmu dia tu hidup. Maknanya tu lah membezakan dengan orang yang tak amal. Kalau nak kata alim ni, lagi alim iblis laknatullah. Lagi alim. Tapi sebab dia tak beramal, sebab dia aba wastakbara, sebab dia enggan, dia tak mau ikut perintah Allah dan dia sombong. Kita ni kalau lagi mengaji, kita tak mau ikut perintah Allah, tak mau ikut sunnah Nabi SAW, dan kita sombong pula mengaji macam Pok Wahabi. Macam Pok Wahabi. Silap. Macam Pok Iblis. Silap. Allah Akbar. Macam Pok Iblis lah. Mengaji ni nak debat, nak lawan orang je. Tak habis-habis. Patutnya lagi mengaji, lagi tawaduk. Lagi mengaji, lagi rasa rendah diri. Lagi mengaji, lagi tak tahu. Lagi mengaji, lagi rasa berdosa. Tu kata orang alim yang beramal dengan ilmu dia. Tu kita ni biar ilmu sikit tak apa. Amal tu kita sentiasa beramal dengan ilmu apa yang kita ada. Tapi lagi bagus je banyak kita boleh sampai ke orang. Ad-daru 'alal khairi kafa'ilih. Tunjuk kebaikan ke orang, pahala tak kurang sikit pun pahala orang yang buat, kita pun dapat. Ni antaranya orang alim. Siapa yang paling alim? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab dakwah ni Nabi yang bawa. Dan cerita Isra wal Mi'raj, saya dengar Ustaz Zul Ramli cerita dalam radio IKIM semalam. Dia kata ada 3S. Sebelum, semasa, selepas. Sebelum tu apa? Berlaku dengan tahun Amul Huzni, tahun kesedihan. Selepas tu apa? Allah Ta'ala nak suruh dia bergantung dekat sebelum tu dia duk gantung dengan Abu Talib, Khadijah. Tapi Allah Ta'ala nak ajak dia. Allah Ta'ala nak ajak Nabi SAW bergantung ke Allah. Dia mengadu ke Allah. Allahumma inni ashku dha'fi quwwati, yang doa yang kata lemahnya dakwah aku. Nahabak kata mengadu ke Allah. Tapi Allah Ta'ala dengar tak? Allah Ta'ala tahu tak? Tahu. Allah Ta'ala lihat tak? Lihat. Nak cerita apa dia? Semasa tu, waktu tu Allah Ta'ala nak apa? Nak bagi kat Nabi SAW hadiah selepas tu, iaitu sembahyang. Tu orang yang tinggal sembahyang ni, orang yang tak ada hubungan dengan Allah. Sembahyang ni direct terus dengan Allah. Nabi pergi ambil dekat Sidratul Muntaha. Ni satu-satu mukjizat yang Nabi pergi ambil dekat Sidratul Muntaha. Yang lain semua Nabi dapat wahyu daripada Jibril alaihissalam. Yang ni sembahyang ni siapa tinggal sembahyang, masalakakum fi saqar, neraka saqar tu tempat dia. Qalu lam nakum minal musallin. Sebab apa? Malaikat tanya sebab apa hang masuk neraka ni? Sebab tinggal sembahyang tu kan. Na'udzubillah min zalik. Akhir zaman ni orang dah tak ada Allah, orang tinggal sembahyang tu kan.
Orang buat lebih kurang perintah Allah. Takut tuan-tuan. Tu sembahyang, amalan yang paling dicintai oleh Allah kata Nabi, iaitu sembahyang di awal waktu. Sembahyang di awal waktu. Ni je nak selamat kita tuan-tuan. Tuan-tuan, saya pergi Madinah, saya habaq dekat jemaah, saya pergi Taif. Saya kata habaq kat jemaah, apa-apa pun sembahyang dulu, Allah Taala akan permudah urusan lain. Tapi kalau jemaah tak jaga sembahyang lambat-lambat, lepas tu buat lebih kurang sembahyang, Allah Ta'ala serabutkan hidup kita, susahkan hal, banyak urusan tak selesai. Macam ulama suruh, aslih ma bainaka wa bainallah, aslahaka ma bainaka wa baina ibadih. Kalau kita jaga Allah, Allah Ta'ala jaga kita. Allah Ta'ala mudah urusan kita dengan makhluk yang lain. Saya pergi Taif, saya bawa jemaah pergi Taif, ziarah maqam siapa dia? Maqam Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ni tuan-tuan, orang yang boleh takwil Al-Quran. Yang Nabi SAW doa dia, Allah faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Boleh takwil Quran ni. Quran ni dia ada empat tahap. Satu, baca qiraah. Orang panggil apa? Baca qiraah dalam bacaan. Bacaan dalam Allah zainul Quran, bacaan Quran bagi elok Quran. Yang kedua dia pergi tadabbur Al-Quran. Tadabbur Al-Quran bagi Allah Ta'ala, apa yang Allah Ta'ala nak bagi tahu dalam Quran bagi orang yang bertakwa. Yang ketiga dia pergi tafsir Al-Quran. Hak ni kena ada ilmu alat, kena tahu ilmu alat, ilmu balaghah, mantik, kan, ilmu nahwu, saraf, badik, kan. Tu tinggi lagi takwil Al-Quran. Ni kefahaman yang Allah Ta'ala bagi, tuan-tuan. Saya bawa jemaah pergi ziarah Abdullah bin Abbas. Rupa-rupa tuan-tuan, depan makam Sayyidina Abdullah bin Abbas ni ada makam Syekh Daud Al-Fatani, tuan-tuan. Tuan-tuan bisa pergi Syekh Daud Al-Fatani, makam dia. Tuan-tuan tak tahu, tuan-tuan kena pergi dengan saya, tuan-tuan. Saya tekan sekali lagi. Sebab apa? Saya pergi ziarah makam semua dekat Mekah. Saya pergi khusus mutawif, lepas tu saya pergi khusus mutawif sirah, ibrah, cerita dengan jejak Rasulullah di Mekah, Madinah ni. Banyak sangat makam yang kita tak tahu. Syekh Daud Al-Fatani duduk depan Abdullah bin Abbas, yang faqih juga di kalangan ulama Asia. Allahu Akbar. Tuan-tuan, ulama ni hebat tuan-tuan. Allah Ta'ala bagi mereka faham agama. Itulah mereka ni ulama yang mereka diwarisi oleh baginda Nabi SAW. Kerana mereka manusia yang paling takut pada Allah. Kata musannif, ulama lah yang paling takut pada Allah. Kita ni bukan ulama, kita ni main ajak apa yang ulama sebut, kan. Ulama sebut dan kita ni nak belajar nak amal apa yang ulama sebut, apa yang ditinggal oleh Nabi dalam Al-Quran. Yang tu yang taat. Orang yang taat, kan, akan dibalas syurga. Orang yang derhaka akan dibalas neraka. Na'udzubillah min zalik. Ini tuan-tuan, hal ini ditegaskan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, sehingga Allah Subhanahu wa taala sebariskan mereka dengan menyebut nama Allah dan para malaikat. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Innallaha azizun ghafur. Allah Taala sebut dalam surah Al-Fatir ayat 28. Sebenarnya orang yang menaruh bimbang dan takut, yakni melanggar perintah Allah dari kalangan hamba-hambanya, hanyalah orang yang berilmu. Saya tanya guru saya, sebab apa Sayyidina Abdullah bin Abbas, dia ni orang yang alim, faqih, boleh takwil Al-Quran. Kan Nabi nak wafat, turun surah An-Nas, sahabat semua suka. Tapi tengok-tengok Sayyidina Abu Bakar riau, tapi Sayyidina Abu Bakar tak boleh sebut. Orang pergi cari siapa dia? Sayyidina Umar pergi cari Abdullah bin Abbas, kan. Dia boleh takwil. Waktu tu dia umur 10 tahun, tuan-tuan. Tanya Abdullah bin Abbas, apa ayat ni hang faham? Dia kata, kalau tak salah aku, ayat ni Allah Ta'ala nak wafat Nabi SAW. Habis dah kerja Nabi SAW. Kan Nabi bawa Islam, tuan-tuan. Apabila Nabi bawa Islam, dah menang dah Islam, buka dah kota Mekah. Habis dah Nabi, Allah Ta'ala nak matikan, nak wafatkan. Tu dia takwil Abdullah bin Abbas. Saya tanya untuk guru saya, sebab apa Abdullah bin Abbas dia tak mau mati dekat Mekah dan Madinah, tempat yang berlipat kali ganda? Tuan-tuan, apa ulama sebut dalam kitab Hayatus Sahabah, sebab apa dia tak mau pilih Madinah dan Mekah? Sebab apa dia pilih Taif? Rupanya dia tak, Taif ni tempat yang bersejarah juga. Nabi kan bawa Islam,
pi waktu Isra' Mi'raj tu, sebelum Isra' Mi'raj tu, cerita Isra' Mi'raj juga, pi dakwah dekat Taif. Nabi pernah tanya, Aisyah pernah tanya, ya Rasulullah, aku tengok hang dalam perang Uhud ni, hang jatuh dalam lubang, hang patah gigi, hang luka-luka, hang kena teruk dalam perang Uhud ni. Ya Rasulullah, ada lagi kesakitan yang lebih teruk daripada Uhud? Nabi kata ada, Al-Aqabah. Al-Aqabah tu apa dia? Waktu aku pi dakwah dekat Taif, tuan-tuan. Tu lagi teruk daripada tu, tapi Nabi kena, tuan-tuan. Nabi sebut, aku lebih sedih lagi daripada waktu perang Uhud. Maknanya pi dakwah Taif. Sebab apa Abdullah bin Abbas pilih meninggal berdakwah, duduk dan meninggal di Taif? Kata ulama, kata sahabat, tak lain tak bukan sebab dia takut buat dosa, tuan-tuan. Kalaulah buat dekat Mekah, Madinah, pahala berlipat kali ganda, tak mustahil juga dosa pun berlipat kali ganda. Tu kefahaman Abdullah bin Abbas radhiyallahu an. Aku duduk dekat Taif ni pada sebab doa Nabi SAW. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Dan orang tengah murtad zaman Sayyidina Abu Bakar, orang Taif lah jadi pembela kuat. Orang Islam paling kuat. Nah, Habab kata tu, dia pilih duduk kat Taif, tuan-tuan. Allahu Akbar. Tu faqihnya Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu an. Ni antara orang yang takut pada Allah. Tu antara yang saya suka, yang Nabi nasihat dekat Abdullah bin Abbas apa dia? Ya ghulam, inni uallimu bika kalimat, kan? Wahai budak, aku nak ajak beberapa kalimat. Ihfazillah yahfazka. Hadis ni masyhur. Jaga Allah, Allah jaga hang, wahai ulam, wahai budak. Jaga Allah dengan apa? Sembahyang, tuan-tuan. Dah masuk waktu dah. Kita sembahyang lah malam ni. Jangan buat benda bid'ah, tuan-tuan. Masuk waktu kita berhenti awal. Saya pun baca sikit-sikit malam ni. Sebab apa? Berat duk makan tak habis. Jadi, tuan-tuan, insya-Allah sambung nanti. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Cerita bab cinta Allah, cinta kerana Allah, iaitu cinta ulama. Ni antara cinta orang yang cinta kerana Allah. Tuan-tuan, insya-Allah sambung nanti kita syarah ayat tu, insya-Allah. Saya rasa cukup takat tu pada malam ni. Dan tuan-tuan, saya nak buat kenduri pula nanti ni, tuan-tuan. Kenduri kesyukuran dan sambut istiqbal Ramadan. Saya harap tuan-tuan sekok lembu juga, tuan-tuan. InsyaAllah. Apabila sekok lembu, tuan-tuan kena bagi beras macam biasa lah. Jemaah tuan-tuan jemput semua pergi makan, insya-Allah. Kita buat singgang. Musim panas-panas ni sesuai singgang, insya-Allah. Jadi saya jemput semua, nanti saya akan iklan balik lah. Tinggal tuan-tuan doa lah, moga-moga kita boleh sambut Ramadan kali ni dengan lebih baik daripada tahun sebelum ni, insya-Allah. Tuan-tuan doa, moga-moga Allah Ta'ala kabul hajat kita semua. Wa sallallahu wa sallam ala khairi khalqihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.